kapal selam? Kenapa dengan kapal selam? Kapal selam ialah kenderaan yang bergerak di bawah air, selalunya untuk tujuan ketenteraan. Kapal selam juga digunakan untuk kajian sains laut dan air tawar dan juga berfungsi di kedalaman yang tidak sesuai untuk manusia menyelam. U-boat ialah ringkasan bagi undersea boat. Istilah bahasa Jerman bermaksud bot bawah laut, iaitu nama Jerman untuk kapal selam Jerman. Perkataan kapal selam merupakan pinjaman terjemahan bahasa Belanda duikboot bermaksud menyelam dan boot bermaksud bot ataupun perahu. Ianya diketahui daripada perkenalan teknologi di dalam Nusantara di Hindia Timur. Kebiasaannya kapal selam merujuk kepada kapal selam ketenteraan. Jika untuk penyelidikan atau perdagangan, ianya dirujuk sebagai submersible. Kapal selam bukan ketenteraan biasanya lebih kecil berbanding kapal selam tentera. Terdapat kapal selam jenis tanpa enjin yang dipanggil battyspear. Sebelum battyspear, loceng selam berbentuk loceng di dalam air dengan lantai terbuka. Udara dipam masuk oleh orang di atas. Tujuannya supaya kapal selam boleh tinggal lebih lama di bawah air. Untuk kapal selam pelancong, ianya digunakan kebanyakan di kawasan pelancongan biasa. Pada tahun 1996, terdapat lebih 50 kapal selam persendirian beroperasi di sekeliling dunia yang berkhidmat untuk membawa anggaran 2 juta penumpang setiap tahun. Kebanyakan kapal selam tersebut membawa di antara 25 sehingga 50 penumpang pada sesuatu masa dan melakukan 10 atau lebih penyelaman setiap hari. Walau bagaimanapun, tempat duduk kapal selam penumpang juga sempit. Kebanyakannya berkuasa bateri dan sangat perlahan. Seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan yang agak baru iaitu kapal selam kecil tanpa pemandu yang dikenali sebagai kenderaan yang beroperasi jarak jauh, Marine Remotely Operated Vehicle. Ianya digunakan secara meluas pada masa kini untuk bekerja di air dalam atau terlalu bahaya untuk penyelam. Sebagai contoh, ROV digunakan untuk membaiki pelantar petroleum luar pantai dan melekatkan kabel kepada kapal karam untuk mengangkat mereka. Kenderaan kawalan jauh seumpamanya disambung dengan teater, kabel tebal yang membekalkan kuasa dan komunikasi kepada pusat kawalan di atas kapal. Sementara itu, operator di atas kapal melihat imej video yang dihantar balik oleh robot dan mengawal kipas dengan robot. Bangkai kapal Titanic pernah dijelajah dengan menggunakan kenderaan sedemikian, termasuklah pesawat yang dipandu. Kapal selam tentera. Kemungkinan terdapat lebih banyak kapal selam tentera beroperasi berbanding kapal selam jenis lain, walaupun sukar untuk mendapatkan jumlah sebenar kerana tentera laut sangat-sangat berahsia mengenai angkatan kapal selam mereka. Kapal selam USS Albacore merupakan kapal selam pertama yang mempunyai bentuk titisan air teardrop. Dengan menggunakan kuasa yang dibekalkan oleh reaktor nuklear, kapal selam moden mampu kekal di bawah air hampir sepenuh masa dan timbul hanya apabila memerlukan. Menara pada atas kapal selam mengandungi periskop dan layar elektronik yang termasuk radio, radar peperangan elektronik, elektronik warfare dan sistem lain. Di dalam kapal selam berbentuk bot, bilik kawalan atau kon terletak di dalam menara ini yang dikenali sebagai menara conning. Dalam erti kata lain, conning tower datang daripada kata kerja bahasa Inggeris to con yang bermaksud untuk mengemudi, menunjukkan kehadiran sistem navigasi di dalam menara kawalan. Sementara itu, kapal selam moden menggunakan sistem pemanduan inert, inertial guidance system, untuk pemanduan semasa menyelam. Bagaimanapun, drift error akan meningkat menurut masa dan tidak dapat dielakkan. Untuk menangani masalah ini, sistem kedudukan Global Positioning System kadangkala digunakan untuk mendapatkan kedudukan yang tepat. Periskop hanya digunakan sekali-sekala sahaja kerana jarak penglihatan di bawah laut sangat-sangatlah terbatas.
Sebenarnya, kapal selam telah pun lama digunakan, tetapi dengan pertukaran teknologi, peranannya telah berubah secara mendadak. Jenis kapal selam ketenteraan. Kapal selam ketenteraan biasanya terbahagi kepada beberapa jenis. Kapal selam pengangkut peluru berpandu balistik dan juga kapal selam penyerang. Ada juga kapal selam yang jauh lebih kecil. Ianya digunakan untuk sabotaj, mengintip dan pengangkutan rahsia. Malah, Angkatan Kapal Selam Korea Utara dianggarkan yang keempat terbesar di dunia pada tahun 1990-an yang aktif mengoperasikannya. Kapal selam peluru berpandu balistik atau boomers di dalam bahasa Amerika membawa peluru berpandu senjata nuklear bertujuan untuk menyerang sasaran strategik seperti bandar ataupun silo peluru berpandu yang terletak di mana-mana kawasan di dunia. Semua kapal selam berkuasa nuklear mengekalkan ciri-ciri paling senyap dan paling tahan menyelam. Ia memainkan peranan penting di dalam mutual deterrence semasa Perang Dingin. Kerana Amerika Syarikat dan Soviet mempunyai keupayaan memusnahkan sepenuhnya negara yang diserang sekiranya salah satu di antara mereka menyerang. Negara China juga mempunyai sebuah kapal selam balistik kelas Xia. Kapal selam kelas George Washington, boomers, dinamakan sempena nama rakyat Amerika yang terkenal, dan kemudiannya kapal selam kelas Ohio dinamakan sempena nama negeri. Manakala SSBN 730 dinamakan sempena nama senator. Ada juga kapal selam yang direka untuk menyerang kapal dagang ataupun kapal perang lain dikenali sebagai kapal selam penyerang ataupun pembunuh, hunter killer. Kapal selam penyerang biasanya membawa torpedo untuk menyerang kapal tentera laut dan kadangkala peluru berpandu krus untuk menyerang sasaran darat ataupun kapal. Kapal selam penyerang menggunakan pelbagai jenis sistem tujahan. Kebanyakannya menggunakan gabungan diesel dan juga elektrik yang serupa dengan apa yang dimajukan pada awal abad ke-20. Pengetahuan, kesemua kapal selam penyerang Amerika Syarikat menggunakan kuasa nuklear. Sampai di sini sahaja setakat ini. Admin akan sambung semula di lain masa bagaimana sistem persenjataan dan juga sistem pengoperasian yang digunakan kebanyakan kapal selam di dunia. Jika anda mempunyai pendapat, sila tinggalkan komen di ruangan yang disediakan di bawah.